الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويلا واهدنا إلى سواء السبيل اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. Surah Rum merupakan surah khabar gembira kepada Nabi SAW. Yang kedua, nak sabitkan ramalan daripada wahyu ni tepat. Ramalan daripada wahyu ni tepat. Perkara pokok dalam surah ni pada ayat 17 hingga 19. Ada dalam ni lebih kurang 11 dalil akli lebih. Asbabun nuzul tentang surah ni ada, iaitu berlaku peperangan di antara dua empayar besar dunia pada masa itu Rom dan Parsi, yakni 5 tahun sebelum hijrah. Rom telah dikalahkan oleh orang Parsi. Yang kata-kata pada masa itu orang Parsi ni penyembah patung berhala. Orang Rom ada kitab langit. Kata-kata faham gitu. Tiba-tiba penyembah patung berhala mengalahkan orang ada kitab langit. Jadi orang Mekah suka gembira kerana geng dia menang. Nabi sedih, sahabat-sahabat juga sedih kerana orang ada kitab langit kalah. Biasa gitu. Jadi Allah beritahu, tak lama lagi orang kitab langit ni menang, mengalahkan orang semua patung berhala. Allah beritahu dalam ayat. Sehingga Abu Bakar radhiyallahu anhu sangat gembira kerana suatu hari kelak orang ada kitab langit akan menang. Dan apabila perkara itu diberitahu kepada orang Mekah, mereka bantah. Mereka kata, mana boleh? Mana boleh? Abu Bakar kata, wahyu Allah turunkan. Wahyu benar. Mereka kata, tidak mungkin. Sehingga berlakunya pertaruhan 100 ekor unta. 100 ekor unta yang ada dalam asbab nuzul. Masa itu pertaruhan tidak lagi diharamkan. Masa itu. Sehingga apabila berlakunya perang Badar, di sini orang Mekah kalah. Di sana juga orang Rom telah mengalahkan orang Parsi. Pada setelah 2 tahun berhijrah, terbuktilah surah Rom ini memang benar. Surah Rom yang memberitahu sebagai ramalan, tak lama lagi orang Rom boleh mengalahkan kembali orang Parsi yang dibaca oleh sahabat Nabi sebelum 7 tahun. Lalu Allah buktikan selepas pada itu kemenangan. Jadi sabit dalam ni 2 perkara lah. Pertama, berita gembira. Yang kedua, kebenaran wahyu. Ramalan wahyu beritahu ini memang betul dan berlaku sungguh. Cuma berita gembira yang diperolehi oleh sahabat Nabi, pertama berita gembira, mereka dapat mengalahkan musyrikin Mekah penyembah patung berhala. Yang kedua, mereka gembira juga Rom yang merupakan golongan ada kitab langit mengalahkan penyembah patung berhala Parsi. Bismillahirrahmanirrahim. Hubung kait di antara surah Ankabut dengan surah Rum. Surah Ankabut berjuang, bersusah payah. Surah Rum kemenangan. Nah, itu saja. Maknanya dalam susah payah ni, bila tajuk agama, dia akan ada natijah benar. Bukan tanpa natijah. Dan natijah pula tidak sama. Natijah memang yakin ni. Benda yang memang yakin. Menang tu memang yakin. Menang tu memang dalam tangan. Nah, jadi, dalam Ankabut tu semua jahadah, susah payah. Dalam Rum, kemenangan. Allah Ta'ala akan zahirkan kemenangan. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Ghulibatir Rum. Rum telah dikalahkan pada tahun 615 Masihi. Fi adnal ardi, di kawasan berdekatan dengan negeri Arab. Fi adnal ardi ni di kawasan berdekatan dengan negeri Arab, iaitu di Busra, suatu kawasan Syam. Yang merupakan kawasan itu kawasan orang Rom, kawasan tanah jajahan Rom. Jadi orang Parsi telah mengalahkan mereka di situ. Allah sebut dalam Quran fi adnal ard, di kawasan daerah yang berdekatan dengan Arab, iaitu di kawasan Syam. Wa hum min ba'di ghalabihim saghlibun, dan orang Parsi
Wahum orang Rom min ba'di ghalabihim, setelah mereka dikalahkan, orang Rom dan mereka ni orang Rom min ba'di ghalabihim, setelah mereka dikalahkan, saya gelibu, dia akan menang balik. Allah kata saya gelibu, pasti mereka akan menang balik. Jadi ayat ni turun semasa Rom kalah. Dan Nabi diberitahu melalui wahyu, Rom akan menang balik. Orang ada kitab ni menang balik. Tempoh lama mana? Allah kata fi bid'i sinin, dalam beberapa tahun, atas pada 3, bawah pada 10. Bid'i ni lafaz yang memberi makna 3 hingga 10. 3 ganjil, 3 hingga 9. Makna satu jumlah, atas pada 3, bawah ada 10. Arab panggil bid'. Mana dalam tempoh tak sampai 10 tahun. Memang berlaku sungguh. Tak sampai 10 tahun, menanglah orang Rom. Pada tahun ke-7, setelah dia dikalahkan. Mana 7 tahun kemudian, menang. Lillahil amru min qablu wa min ba'd. Sebenarnya kuasa Allah Ta'ala. Keadaan sebelum mereka menang, keadaan selepas pada mereka menang. Milik Allah Ta'ala segala urusan, untuk memberi kepada mereka kemenangan atau untuk memberi kepada mereka kekalahan. Wa yawma idzin yafrahul mu'minun, pada hari kemenangan orang Rom, orang beriman di kalangan pengikut Nabi Muhammad SAW juga tumpang bergembira sama. Binasrillah, dengan pertolongan Allah, mengalahkan musyrikin Mekah di Badar. Yang suruh man yasha, dialah memberi pertolongan kepada siapa yang dia kehendaki, di antaranya memberi pertolongan kepada Nabi dan sahabatnya 300 lebih, mengalahkan Abu Jahal dengan 1000 lebih bilangan. Bukan saja menang, bahkan dapat membunuh ketua-ketua yang paling degil, 70 orang. Ya, tinggal tidaklah kuat sangat. Wa huwal azizul hakimul rahim, dan dia Allah Ta'ala Maha Perkasa lagi Maha Mengasihani. Maha Perkasa untuk mengalahkan orang kafir, Maha Mengasihani untuk membantu orang beriman. Wa'adallah, ini semua janji Allah. La yukhlifullahu wa'adah, Allah tak mungkin janjinya. Walakin aktsarun nasi la ya'lamun, akan tapi kebanyakan manusia tidak tahu Allah Ta'ala ni tidak mungkin janji. Oleh kerana dia meragui. Kenapa dia tidak meyakini? Ya'lamuna zahiran minal hayati dunia, dia hanya mengetahui perkara zahir dunia sahaja. Perkara batin janji-janji Allah ni dia tidak tahu. Mereka hanya mengetahui perkara zahir yang dilihat dengan mata, yang didengar dengan telinga sahaja, perkara dunia. Wa hum 'anil akhirati hum ghafilun, sedangkan mereka tentang akhirat yang dapat berita daripada wahyu, yang tak boleh tengok dengan mata, yang tak boleh dengar dengan telinga, hum ghafilun, mereka begitu lalai leka, putus hubungan. Awalam yatafakkaru fi anfusihim, apa yang Allah beritahu daripada kitab wahyu adalah benar, sebagaimana benarnya kejadian yang Allah buat pada badan mereka, sebagaimana benarnya kejadian yang Allah Ta'ala buat pada luar badan mereka. Seperti mana hari ini mereka tengok dia diciptakan oleh Allah. Hari ini dia tengok segala makhluk di luar dia ni semua ciptaan Allah. Maka seperti itulah benarnya berita-berita yang Allah sampaikan kepada dia dalam kitab wahyu. Di antara lain akan adanya balasan. Di antara lain akan adanya ni syurga dan neraka. Awalam yatafakkaru fi anfusihim, tidakkah mereka boleh fikir akan kudrat Allah pada diri mereka? Ma khalaqallahu samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqq. Tidak Allah ciptakan lapisan langit dan bumi dan makhluk di antara keduanya melainkan untuk menzahirkan kebenaran dia pencipta. Mereka untuk menzahirkan kebenaran dia pencipta. Segala-gala ni ciptaan dia sebagai bukti dia kuasa. Wa ajalin musamma, dan cipta ini dicipta untuk satu tempoh yang ditetapkan. Apabila cukup tempoh dia, maka berakhirlah. Matilah manusia. Kiamatlah dunia. Wa inna katsiran minan nasi bi liqa'i rabbihim lakafirun. Sesungguhnya ramai sangat di kalangan manusia ini tentang pertemuan mereka dengan Tuhan mereka di akhirat mengingkari. Ramai sangat yang mengingkari. Ayat seluruhnya sebagai tauhifud duniawi. Awalam yasiru fil ardh, tidakkah mereka boleh adakan safar di muka bumi? Fayanzuru, tujuan perginya untuk tengok apa-apa yang Allah Ta'ala beritahu dalam kitabnya ada di luar. Pergi tengok kaifa kana aqibatul ladzina min qablihim, bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka yang ingkar seruan tauhid Nabi.
Macam mana dia pergi tengok? Kanu asyadda minhum quwwatan. Mereka dahulu yang hancur itu lebih hebat berbanding orang Mekah ini di segi kekuatan tubuh badan, kekuatan kemahiran. Wa atharul arda, dan banyak membina empire, banyak membina kemajuan duniawi. Atharu maknanya mereka banyak membina sehingga boleh meninggalkan kesan-kesan sejarah. Wa amaruha, dan mereka dapat memajukannya, daerah-daerah itu. Aktsara mimma amaruha, lebih banyak berbanding dengan orang Mekah memajukan Mekah. Seperti Yaman sana, sejarah asal mereka, kemajuan mereka lebih daripada orang Mekah. Syam sana, orang Samud. Kesan-kesan sejarah membuktikan mereka lebih maju di segi keduniaan. Waja'atuhum rusuluhum bil bayyinat. Untuk mereka itu datang kepada mereka rasul-rasul masing-masing dengan dalil dan bukti. Kaum Ad didatangi Nabi Hud, kaum Samud didatangi Nabi Saleh, kaum Sadum didatangi Nabi Syuaib. Fama kana Allahu liyadhlimahum, maka Allah Ta'ala memang tidak menzalimi mereka, walaupun mereka semua dihancurkan oleh Allah. Walakin kanu anfusahum yadhlimun, akan tapi mereka sebenarnya telah menzalimi diri mereka sendiri. Summa kana aqibatal ladina asa'u, kemudian kesudahan orang-orang yang melakukan keburukan seperti syirik, seperti zalim. Seperti syirik pada Allah, seperti mendustakan Rasul Allah, seperti menzalim hamba Allah. Su'a, iaitu azab yang lebih buruk. Yakni an-kadzabu bi ayatillah, mereka mendustakan ayat-ayat Allah. Wa kanu biha yastahzi'un, dan mereka selalu mempersendakannya. Mereka selalu mempersendakannya. Allahu yabda'ul khalqa. Sini dalil akli untuk sabitkan kiamat. Allahu yabda'ul khalqa, Allah Ta'ala lah yang memulakan ciptaan ini daripada tidak ada kepada ada. Summa yu'iduhu, kemudian dia hidupkan kembali setelah dihancurkan. Summa ilaihi turja'un, kemudian kepadanya lah kamu semua dikembalikan untuk menghadap, untuk dihisab, untuk diberi balasan. Takhwif ukhrawi wa yawma taqumus sa'ah. Jadi apabila kembalinya kepada Allah Ta'ala, sebelum kembali akan berlaku kiamat. Wa yawma taqumus sa'ah, dan hari apabila berlakunya kiamat, berakhirnya dunia. Yublisul mujrimun, akan terdiam semua orang bersalah itu kerana bukti sudah ada depan mata mereka. Yublisu ni makna akan terdiam, kaku keluh. Semua orang bersalah dengan sebab syirik dan kufur kerana bukti ada depan mata mereka. Walam yakul lahum min syurakaihim, tidak ada lagi untuk mereka itu pujaan-pujaan batil mereka daripada syuraka mereka, yakni yang boleh memberi syafaat. Wa kanu bi syurakaihim kafirin, dan mereka sendiri mengkufuri, mengingkari akan sekutu-sekutu yang mereka pernah puja dan sembah. Wa yauma taqumus sa'ah, dan pada hari berlakunya kiamat, yauma ini, pada hari itu, yatafarraqun, mereka berpecah belah menjadi berbagai-bagai kumpulan yang akan dihembana neraka. Maknanya ahli neraka dia banyak pengikut dan ketua, kawasan yang berbeza. Jadi kumpulan-kumpulan dia begitu banyak. Fa ammal ladina amanu wa amilus solihat, maka ada pun orang yang betul-betul beriman atas akidah tauhid dan melakukan amal solehah banyak yang menepati syariat dan sunnah. Fahum fi rawdati yuhbarun, maka mereka berada dalam taman yang akan diberi kenikmatan. Yang baru ni akan diberi kenikmatan, akan dibagi anugerah hadiah yang paling istimewa. Wa ammal ladina kafaru, ayat ni ayat takhwif, ayat tadi ayat tabsyir. Fa ammal ladzi itu ayat tabsyir, wa ammal ladina kafaru ni ayat takhwif ukhrawi. Wa ammal ladina kafaru wa kadzabu bi ayatina, ada pun orang-orang yang ingkar syirik kepada Allah, wa kadzabu bi ayatina, dan mengkufuri ayat-ayat kami, dan mengingkari Allah Ta'ala, dan mendustakan ayat-ayat kami, termasuk mendustakan Nabi, mendustakan Rasul yang membaca ayat-ayat kami, dan waliqa'il akhirah, mendustakan perjumpaan mereka dengan Allah di hari akhirat. Faulaika fil azabi muhdharun, maka mereka yang bersifat seperti itu di dalam azab neraka muhdharun, akan ditutup rapat, tak boleh keluar.
Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun. Maka sabitlah di sini Maha suci Allah setiap waktu. Maha suci Allah setiap waktu, lebih-lebih lagi waktu petang hari, maghrib dengan isyak. Wa hina tusbihun, waktu pagi hari, yakni subuh. Walahul hamdu fis samawati wal ardi, dan milik Allah Ta'ala pujian di langit dan di bumi. Wa asyian di waktu petang, yakni asa dan zuhur. Yani asa, wa hina tudhiru, dan di waktu tengah hari, itu waktu zuhur. Yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy. Allah Ta'ala dialah yang mengeluarkan yang hidup semula daripada yang mati, yang mengeluarkan yang mati daripada yang hidup. Wa yuhyil arda ba'da mautiha, dan dialah berkuasa menghidupkan bumi yang gersang. Jadi soal hidup mati memang dalam kudrat Allah. Wa kadzalika tukhrajun, dan begitulah mudahnya kamu semua akan dibangkit dan keluar balik untuk hidup semula daripada kubur masing-masing. Dalil akli yang pertama kepada dakwah, wa min ayatihi an khalaqakum min turab. Dan di antara kudrat Allah, alamat dan dalil kudrat Allah, Dia telah menciptakan kamu daripada tanah sahaja. Summa idza antum basyarun tantashirun, tiba-tiba kamu menjadi manusia yang ramai, yang berkembang luas, bertebaran di permukaan bumi. Wa min ayati, di antara dalil kudrat Allah Ta'ala, an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Allah telah menciptakan untuk kamu daripada diri kamu pasangan kamu. Litaskunu ilaiha, supaya kamu dapat rasa senang hati kepadanya, supaya kamu dapat tenteram bersamanya. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan Allah Ta'ala telah jadikan di kalangan kamu mawaddatan, kasih sayang, rahmatan, kesayang belas. Adanya kasih sayang, adanya sifat kesayang belas. Kasih sayang ni semasa afiat, kesayang belas ni semasa sakit. Allah Ta'ala jadikan di antara kamu kasih sayang semasa afiat dan kesayang belas semasa sakit. Inna fi dzalika laayat, sesungguhnya pada yang demikian itu banyak sekali bukti dan dalil. Semua ini kejadian daripada kudrat yang sama, itu Allah Ta'ala, liqaumin yatafakkarun, bagi kaum yang ingin berfikir. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Dan di antara kudrat Allah Ta'ala yang hebat itu penciptaan langit dan bumi, kuasa mencipta langit dan bumi. Dan di antaranya wa ikhtilafu alsinatikum, berlainan bahasa-bahasa yang kamu bertutur, beratus-ratus bahasa besar di dunia ini. Wa alwanikum, dan berbeza warna kulit kamu. Jadi Allah beritahu dalam dunia ni ada banyak bahasa, dalam dunia ni banyak warna kulit. Inna fi dzalika, sesungguhnya pada yang demikian itu la ayat, memang dalil dan bukti Allah yang menciptakannya, lil alimin, bagi orang yang alim. Bagi orang alim dapat memahaminya dengan baik. Wa min ayatihi manamukum bil laili wan nahar. Di antara ayat, yakni alamat bukti Allah Ta'ala yang Maha Kuasa itu, kamu dapat tidur pada waktu malam dan siang. Wa batira'ukum min fadlihi, dan kamu boleh berikhtiar, berusaha untuk mendapat kurniaan daripada Allah Ta'ala pada waktu siang hari, waktu malam hari. Inna fi dzalika la ayat liqaumin yasma'un, sesungguhnya pada yang demikian itu banyak tanda bukti bagi kaum yang ingin mendengar hujah-hujah dan dalil-dalil daripada Allah. Wa min ayatihi yurikumul barqa khaufan wa tama'an. Di antara bukti dalil kudrat ialah Allah memperlihatkan kamu kilat yang kadang-kadang menyebabkan kamu takut disambar petir. Wa tama'an, dan datangnya petir itu menyebabkan kamu rasa suka, harap-harap hujan akan turun. Wa yunazzilu minas samai ma'a, dan dialah yang menurunkan daripada langit sana air hujan. Wa yuhyi bil arda ba'da mautiha, lalu dia hidupkan dengan air hujan dia itu bumi yang gersang. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yaqilun, sesungguhnya pada yang demikian itu banyak sekali bukti dan dalil bagi kaum yang boleh memahami. Bagi kaum yang boleh memahami. Wa min ayatihi an taquma as-samaa'u wal ardu bi amri. Dan di antara dalil dan kudrat Allah Ta'ala ialah berdirinya langit dan bumi dengan kuasanya, dengan arahannya, dengan keputusan dan takdirnya. Thumma idza da'akum da'watan, kemudian pada akhir nanti apabila dia panggil dan suruh kamu pada hari kiamat, satu seruan,
minal ardi, daripada bumi ini, idza antum takhrujun, tiba-tiba kamu sekaligus akan keluar daripada kubur masing-masing. Walahu man fis samawati wal ard, milik Allah Taala makhluk di lapisan langit dan bumi. Kullun, semua makhluk itu, lahu qanitun, tunduk kepada Allah Taala. Tunduk kepada Allah Taala. Kita akan sambung. Assalamualaikum. Wa huwa alladhi yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu 'alayh. Dan dialah Allah Ta'ala yang memulakan ciptaan ini daripada tidak ada kepada ada. Thumma yu'iduhu, kemudian Allah Ta'ala lah yang akan menghidupkan semula. Wa huwa ahwanu 'alayh, hidupkan semula berbanding dengan mula-mula menciptakannya. Di segi akal manusia lebih mudah. Bagi Allah Ta'ala sama saja, tapi di segi akal manusia, kita semula itu lebih mudah. Atau di segi adatnya, menghidupkan semula itu lebih mudah daripada menciptakannya. Walahul mathalul a'la, dan milik Allah lah sifatnya yang tinggi, yang sempurna. Fis samawati wal ardi, pada ciptaan langit dan bumi. Wa huwal azizul hakim, dan di antara sifat Allah, Dia Maha Perkasa untuk menghidupkan semula. Al-Hakim, Maha Bijaksana. Diujinya manusia sebelum menghidupkan semula di dunia. Ayat seterusnya sebagai bandingan ma'bud yang sebenar iaitu Allah dengan ma'bud yang batin iaitu makhluk yang disebut. Daraba lakum mathalan min anfusikum. Allah Ta'ala adakan cerita dan perbandingan kepada kamu daripada keadaan diri kamu sendiri dalam kehidupan kamu. Ayat ini mengenai satu orang ada hamba, dan hamba ini separuh manusia. Hamba tidak memiliki apa-apa. Segala harta hamba itu dimiliki oleh Tuhan. Dan pergerakan hamba sangat terhad, tidak bebas. Jadi Allah Ta'ala adakan bandingan di antara Tuhan dengan hamba Dia sendiri. Jadi min anfusikum dengan mana daripada kehidupan kamu sendiri, di antara kamu dengan hamba kamu. Hal lakum. Sini Allah Ta'ala beritahu hal lakum dengan mana apa? Adakah ada di kalangan kamu mimma malakat aymanukum, adakah ada di kalangan kamu hamba yang dimiliki oleh kamu min syuraka, yang berkongsi, adakah ada di kalangan kamu yakni hamba yang berkongsi dengan kamu fima razaqnakum, pada rezeki yang kami bagi kepada kamu. Adakah kamu dapat tengok hamba berkongsi dengan Tuhan, yakni fa antum fihi sawa, maka kamu pada harta itu sama bebas. Kamu sama bebas. Takhafunahum, kamu takut kepada hamba seperti mana kamu takut kepada orang merdeka. Takhafunahum, kamu takut kepada hamba sebagaimana kamu takut kepada sesama kamu hamba, sesama kamu yang merdeka. Sepatutnya hamba takut pada Tuhan. Tapi apakah ada begitu? Maknanya sama-sama kuasa bebas pada harta, sama-sama berkelayakan untuk menguruskan harta. Dan kamu pula takut kepada hamba-hamba seperti mana kamu takut kepada orang merdeka. Adakah begitu? Jika tidak ada, lebih-lebih lagi Allah dengan makhluk Dia. Lebih-lebih lagi Allah dengan makhluk. Kamu dengan hamba kamu pun kamu boleh bezakan. Apatah lagi Allah dengan makhluk Dia. Allah memang tak sama berbanding dengan makhluk. Seperti mana tak samanya, untuk mudah difahami, sebagaimana tak samanya Tuhan bagi hamba dengan hamba sendiri. Makna Tuhan dengan hamba di segi penguasaan harta tak sama. Hamba tidak memiliki harta. Harta semua milik Tuhan. Hamba takut pada Tuhan. Tuhan tak takut pada hamba. Itu asalnya. Kadzalika nufassilul ayat liqaumin ya'qilun. Inilah kami jelaskan beberapa dalil dan bukti perbezaan di antara hamba dengan Tuhan, iaitu perbezaan di antara Allah dengan makhluk, liqaumin ya'qilun, kepada kaum yang ingin berfikir dan memahami. Sebenarnya perkara tauhid ini sudah jelas. Tidak ada kesamaran pun
apabila bertubi-tubi dalil diulangi berkali-kali. Tapi apa yang berlaku tu? Apa yang berlaku? Syirik yang diikuti, syirik yang diamalkan, kerana mereka mengikuti hawa nafsu tanpa ilmu. Itu kesimpulannya. Mana tidak ada sebarang kesamaran. Apabila tengok pada dalil dan bukti yang didatangkan oleh Allah Ta'ala berulang kali, tapi masih lagi mereka syirik pada Allah. Kenapa? Balittaba'al ladzina zalamu ahwa'ahum. Bahkan sebenarnya orang-orang yang zalim kerana syirik itu mengikuti hawa nafsu mereka tanpa ilmu. Mengikuti hawa nafsu mereka tanpa ilmu. Seandainya ada ilmu berdekatan dengan hawa nafsu, mereka boleh bezakan. Apabila tidak ada ilmu, mereka nampak hawa nafsu saja. Itulah sebenarnya perbezaan. Jadi bahkan orang yang zalim kerana syirik itu. Dalam tafsir Ibnu Katsir, ayat ini zalamu dengan makna musyrikin. Dalam tafsir Ibnu Katsir, zalamu pada ayat ini orang musyrikin. Mana bahkan orang yang syirik itu, orang zalim kerana syirik itu mengikuti hawa nafsu mereka tanpa ilmu. Seandainya mereka ada ilmu dan bandingkan di antara tuntutan nafsu, mereka boleh dapat maklumat yang jelas. Jadi oleh kerana itu, faman yahdi man adallallah. Maka siapa yang boleh memberi pimpinan hidayah semasa dunia ini? Orang yang Allah Ta'ala sesatkan mereka kerana jahil, kerana degil. Wa ma lahum min nasirin. Dan tidak ada lagi mereka apabila mati golongan yang boleh memberi pertolongan bagi melepaskan azab. Oleh kerana itu, oleh kerana dalil begitu cukup jelas, maka tanggungjawab kamu fa'aqim wajhaka lid-din hanifa. Maka hadaplah diri kamu kepada agama yang betul-betul lurus dengan ikhlas. Maka hadaplah diri kamu kepada agama tauhid yang betul-betul lurus dengan ikhlas. Fitrat Allah, ilzam sini, ilzam fitrat Allah. Tetaplah kamu berpegang kepada fitrah Allah. Tetaplah kamu ikuti fitrah Allah. Allati fataran nas 'alaiha, yang Allah Taala ciptakan manusia semua di atasnya. Keadaan yang Allah Ta'ala adakan kepada manusia boleh menerima Islam, boleh menerima iman, boleh menerima tauhid dan boleh menerima akhirat. Itu fitrah. Allah campur dalam hati manusia. Perkara itu ada sebenarnya. Sebab itulah orang yang mati dalam fitrah, mati dalam iman, mati masuk syurga. Orang mati bukan dalam fitrah, dia tidak boleh masuk syurga. Seperti mana dia dilahirkan, kalau dia boleh jaga sampai mati, maka dia akan masuk syurga. Sebab dia dilahirkan dalam fitrah. La tabdila li khalqillah. Tiada perubahan pada fitrah Allah. Maka kamu jangan adakan perubahan. Tiada perubahan pada fitrah Allah. Maka kamu jangan adakan perubahan pada fitrah Allah. Kalau kamu ubah fitrah tauhid kepada syirik, maka kamu akan dihukum. Dzalika dinul qayyim. Agama tauhid yang merupakan fitrah Allah Ta'ala itulah agama yang betul-betul teguh. Walakin aktsaran nasi la ya'lamun. Akan tapi kebanyakan manusia tidak tahu perkara seperti ini. Jadi Allah Ta'ala titah kepada Nabi dan umat masuk juga daripada ayat ini. Munibina ilaihi. Jadi kamu hendaklah hadap diri kamu kepada agama tauhid. Munibina ilaihi maknanya kamu semua. Hal keadaan kamu semua, Nabi dan umat, sentiasa berinabah kepada Allah, sentiasa kembali kepada Allah. Wattaqu, dan kamu semua Nabi dan umat takutlah kepada Allah. Wa aqimus shalah, dan kamu dan umat dirikanlah solat. Jadi kesemua itu adalah dititah kepada Nabi dan umat. Ayat ini. Wala takunu minal musyrikin, janganlah kamu jadi daripada golongan yang syirik. Itu arahan Allah Ta'ala. Yang terjadinya wala takunu minal musyrikin. Allah kata kamu jangan jadi daripada golongan yang syirik. Yang terjadinya ramai syirik. Siapa dia musyrikin itu yang begitu ramai? Iaitu minal ladzina farraqu dinahu, daripada golongan yang memecah belahkan agama mereka kepada banyak-banyak perkara. Tidak kepada satu tauhid. Yang memecah belahkan agama mereka kepada banyak sangat fahaman. Banyak sangat Allah tuju.
Banyak sangat ma'bud. Ada orang puja Nabi lah, ada orang puja Rasul, ada orang puja wali lah, ada orang puja malaikat, berbagai-bagai, banyak sangat. Bahkan Syiah hingga jadi mereka itu berpuak-puak. Kul hizbin bima ladaihim farihun. Setiap puak bangga dengan apa yang mereka fahami. Setiap puak bangga dengan apa yang mereka fahami. Kerana jahil. Zajrun kepada musyrikin, wa idza massanna fudulun da'u rabbahum munibina ilaih. Dan apabila manusia sini adalah penduduk Arab Mekah lah. Apabila manusia ditimpa musibah, da'u rabbahum. Musibah sini turun azim, musibah yang besar. Maka mereka akan berdoa kepada Allah Ta'ala. Tulus dalam doa itu hanya kepada Allah. Tidak lagi dicampur aduk dengan yang lain-lain. Thumma idza adzaqahum minhu rahmah. Kemudian bila Allah Ta'ala bagi kepada mereka daripada Allah rahmatan, sedikit rahmat, hilangkan musibah itu, sembuhnya penyakit, hilangnya wabak. Idza fariqum minhum bi rabbihim yusyrikun. Tiba-tiba ada lagi di kalangan mereka melakukan syirik pada Tuhan mereka, memuja banyak perkara lagi selain pada Allah. Akibatnya yakfuru bima atainahum. Akibatnya mereka mengkufuri nikmat yang Allah bagi kepada mereka. Akibatnya mereka mengkufuri akan nikmat yang kami bagi kepada mereka. Oleh kerana tidak berubah, fatamatta'un, maka bersenanglah kamu, bersenang-lenanglah kamu, berseronoklah kamu untuk sementara waktu sebelum mati dengan fahaman syirik kamu itu. Fasawfa ta'lamu, pasti kamu akan mengetahui yang kelak natijah dan akibat daripada syirik. Am anzalna alaihim sultana. Apakah kami telah turunkan kepada mereka bukti kitab yang mengatakan syirik itu betul? Fahuwa yatakallamu. Lalu kitab itu menyuruh. Sini yatakallamu dengan mana ya'muru. Lalu kitab itu menyuruh. Bima kanu bihi yusyrikun. Akan ajaran sesat yang mereka lakukan syirik. Adakah kami turunkan kepada mereka sebuah kitab yang mana kitab itu menyuruh mereka apa yang mereka syirikkan itu, yang menyuruh mereka pahaman syirik yang mereka lakukan itu. Sini apabila Allah Ta'ala adakan dengan mana istifham ingkari, mana tidak ada tidak ada sebarang kitab dan tidak ada sebarang hujah yang menyuruh mereka melakukan perkara-perkara yang menyebabkan akidah mereka syirik. Wa idza adzaqna an-nasa rahmah. Dan apabila kami bagi kepada manusia rahmat duniawiyah, farihu biha, lalu mereka bergembira dengan rahmat yang diberi. Wa in tusibuhum sayyi'atun bima qaddamat aydihim. Dan apabila mereka ditimpa oleh musibah, dan musibah itu pun hasil daripada usaha mereka sendiri, idza hum yaqnatun, tiba-tiba mereka terus putus asa. Putus asa daripada apa? Putus asa daripada patung berhala dan pujaan-pujaan batin mereka. Sebab memang tak boleh buat. Awalam yarau anna Allah yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Tidakkah mereka boleh tengok sendiri sesungguhnya Allah Ta'ala kadang-kadang melapangkan rezeki kepada siapa-siapa yang dikehendaki sebagai ujian, dan kadang-kadang menyempitkan juga rezeki kepada siapa yang dikehendaki sebagai ujian. Inna fi dzalika laayat. Sesungguhnya yang pada yang demikian itu banyak sekali bukti dan dalil. Allah Ta'ala ini berkuasa menguruh dan mentadbir li qaumi yu'minun, bagi kaum yang ingin beriman. Oleh kerana rezeki dilapangkan oleh Allah, disempitkan oleh Allah Ta'ala, fa'ati dzal qurba haqqahu, maka kamu kena bagi kepada kaum kerabat hak masing-masing. Begitu juga bagi kepada fakir miskin dan ibn as-sabil, yakni orang musafir. Dzalika khairun. Ya demikian perbuatan lebih baik sebenarnya lilladzina yuriduna wajha Allah, bagi mereka yang ingin redha Allah. Wa ulaika humul muflihun, maka mereka yang bersifat seperti itulah berjaya dunia akhirat. Maknanya memberi adalah lebih baik. Lebih-lebih lagi nak banding dengan mengambil. Mengambil ada dua jenis. Satu mengambil pemberian. Kadang-kadang harus. Kadang-kadang harus. Tapi kadang-kadang mengambil haram. Seperti mengambil riba. Memberi memang baik sangat-sangat. Mengambil dua keadaan. Satu mengambil itu adalah harus. Kita berhak, kita boleh ambil. Satu lagi ambil itu haram. Seperti riba.
Jadi kalau manusia jenis mengambil, kadang-kadang dia boleh jadi harus, kadang-kadang dia boleh jadi haram. Jadi wa ma ataitum mir riba. Dan apa saja yang kamu bagi riba, apa saja yang kamu bagi riba, liar buah fi amwalin nas, untuk kamu dapat lebih dengan digabungkan dengan harta orang. Jadi apa saja yang kamu bagi daripada riba. Daripada sini dalam tafsir kata bermakna ala, mana apa saja yang kamu bagi atas maksud riba, bagi hutang dan sebagainya, untuk tujuannya apa? Liar buah fi ini untuk melebihkan, untuk menambahkan fi amwalina, secara menggabungkan dengan harta orang. Kamu bagi kepada dia harta, jadi milik dia sebagai hutang. Tujuannya kamu nak ambil daripada harta itu lebih daripada mereka dengan cara serah kepada dia terlebih dahulu. Dengan cara serah kepada mereka terlebih dahulu. Apabila mereka bergabung dengan harta mereka, lalu kamu akan dapat balik dengan cara riba lebih. Sebenarnya cara itu fala yarbu indallah. Sebenarnya tidak ada apa-apa kelebihan pun di sisi Allah. Tiada lebih pun di sisi Allah. Sebaliknya Allah Ta'ala beritahu dalam ayat lain, Allah hilangkan keberkatan daripada harta itu. Wa ma ataitum min zakatin, manakala apa saja harta yang kamu bagi yang berbentuk zakat, bagi untuk ambil riba, tak berkat. Bagi berbentuk zakat, turiduna wajah Allah, dan bagi juga kerana redha Allah, fa ulaika humul mudhifun, maka mereka itulah orang yang mengganda-gandakan hartanya. Maknanya orang itulah yang melebihkan hartanya, akan dapat lebih. Pahala dapat, gandaan juga dapat. Orang mengganda-ganda hartanya dengan sebab dia akan dapat pahala berganda-ganda, dan dia akan dapat imbuhan balik daripada Allah berganda-ganda. Allahul ladzi khalaqakum, Allah dialah yang telah menciptakan kamu. Summa razaqakum, kemudian dia bagi rezeki pada kamu. Mana setelah dia buat kamu, dia tak akan matikan kamu, dia akan sediakan rezeki pada kamu. Summa yumitukum, kemudian dia akan mematikan kamu apabila cukup tempohnya. Summa yuhyikum, kemudian dia hidupkan kamu semula. Hal min syurakaikum yaf'alu dzalika min dzalikum min syai'? Adakah, sini tanya, adakah daripada pujaan-pujaan yang kamu puja itu yang boleh melakukan sedemikian? Walaupun sedikit. Mana boleh mencipta, boleh bagi rezeki, boleh memati, boleh menghidup kembali. Subhanahu, maha suci Allah daripada adanya sekutu yang memiliki kuasa seumpamanya. Wa ta'ala amma yusyrikun, maha agung dan maha tinggi Allah Ta'ala daripada apa yang mereka syirikkan. Ayat seterusnya takwim duniawi. Manusia kadang-kadang Allah Ta'ala zahirkan musibah kerana syirik dan derhaka. Zaharal fasadu fil barri wal bahr, zahirnya kerosakan di dunia, sama ada berlaku di daratan maupun berlaku di lautan. Dalam tafsir sebut seperti kemarau, kering, air tidak turun, atau seperti banjir, air turun sangat banyak, seperti wabak, seperti perpecahan, pembunuhan sesama sendiri. Itu semua dipanggil fasad. Zahirnya kerosakan atas muka bumi, kering air, banyak air, taufan, gelombang, pupus makanan, wabah, penyakit yang berjangkit, dan juga berpecah belah, bermusuh-musuhan, berpuak-puak. Semua itu fasad. Bima kasabat aydin nas, dengan sebab dosa syirik yang manusia buat. Dengan sebab dosa syirik yang mereka buat. Liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu, Allah Ta'ala adakan musibah seperti itu supaya Allah Ta'ala dapat zahirkan kesan dosa sebahagiannya yang mereka telah buat. Supaya Allah Ta'ala dapat zahirkan kesan dosa apa yang mereka telah buat. La'allahum yarji'un, mudah-mudahan mereka bertaubat daripada syirik. Sini, mudah-mudahan mereka bertaubat daripada syirik. Mana musibah-musibah seperti itu kurang kerana syirik. Qul siru fil ard, takhwif duniawi. Beritahu pada mereka, siru fil ard, kamu semua boleh adakan perjalanan. Fanzuru, dan kamu tengok sendiri. Kaifa kana aqibatul ladzina min qablu, bagaimana kesudahan umat dahulu yang menderhakai Allah dengan sebab syirik dan kufur.
Kana aktsaruhum musyrikin, kebanyakan mereka yang hancur itu juga perkara yang sama, iaitu mereka syirik. Fa aqim wajhaka lid-dinil qayyim. Oleh kerana itu tegakkanlah, hadapkanlah diri kamu pada agama Allah yang lurus, itu agama tauhid. Bila ni? Min qabli an ya'ta yawmun, sebelum tiba pada suatu hari, iaitu hari akhirat. La maradda lahu min Allah, yang kamu tidak boleh menolak kedatangannya daripada keputusan Allah. Yauma idzin yasadda'un, pada hari itulah kamu akan menjadi berpuak-puak, berpisah-pisahan satu sama lain. Man kafara fa alaihi kufruhu, siapa yang kufur dia tanggung sendiri natijah kufurnya. Wa man amila salihan, dan siapa yang dapat melakukan amal soleh, fali anfusihim yamhadun, maka untuk diri mereka sendirilah mereka telah buat persiapan yang baik. Liyajziyal ladzina amanu wa amilus solihati min fadlih, Allah Ta'ala akan memberi balasan kepada orang beriman atas akidah tauhid dan melakukan amal soleh yang menepati syariat dan sunnah daripada kurniaannya. Innahu la yuhibbul kafirin, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak suka golongan yang ingkar, kufur kepada Allah. Wa min ayatihi, dan di antara dalil kudrat Allah Ta'ala ialah an yursila riyah, dia meniupkan angin, mubasyiratin, sebagai berita gembira, maksudnya selepas pada itu akan adanya air hujan. Walidhiqakum min rahmatihi, dan supaya Allah Ta'ala boleh memberi kepada kamu, dapat mengasai nikmat rahmat air hujan, hasil daripada air hujan itu. Walitajriyal fulku bi amri, dan supaya dapat berlayar dengan angin itu kapal-kapal dengan perintah Allah. Walitabtaghu min fadli, supaya kamu dapat cari rezeki daripada laut, daripada kurniaan Allah Ta'ala. Wala'allakum tashkurun, dan mudah-mudahan kamu dapat bersyukur dan melakukan ibadat hanya kepada Allah. Walaqad arsalna min qablika rusulan ila qaumihim. Ayat ini ayat tafsir dan takhwif sekaligus. Dan sesungguhnya kami telah utuskan sebelum kamu, wahai Muhammad, ramai rasul kepada kaum masing-masing. Faja'uhum bil bayyinat, maka rasul datang kepada kaum dengan dalil dan bukti. Sebahagiannya beriman dan sebahagiannya kufur. Sebahagiannya beriman dan sebahagiannya kufur. Fantaqamna minal ladzina ajramu, lalu kami balas golongan-golongan yang bersalah dengan sebab kufur. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin, dan tanggungjawab kami untuk memberi bantuan kepada golongan beriman. Wa kana haqqan, tanggungjawab kami daripada kurniaan dan belas kasihan kami akan membantu golongan yang beriman. Allahul ladzi yursilur riyah, Allah Ta'ala dialah yang menjalankan, meniupkan angin. Fatuthiru sahaba, lalu dia menggerakkan awan sedikit demi sedikit. Fayabsutuhu fis sama, lalu dia melebarkan keadaan awan itu di langit menjadi banyak. Kaifa yasha, bagaimana yang dia kehendaki. Wa yaj'aluhu kisafah, lalu Allah jadikan langit, awan-awan itu di langit sana berlapis-lapis, bersusun-susun. Fataral wadqa yakhruju min khilali, lalu kamu akan dapat tengok air hujan, titisan air hujan keluar daripada celah-celah awan. Fa idza asaba bihi man yasha'u min ibadihi, maka apabila air hujan itu menimpa siapa-siapa yang Allah kehendaki di kalangan hamba-Nya, idza hum yastabshirun, tiba-tiba mereka begitu gembira kerana mendapat nikmat air hujan daripada Allah. Wa in kanu min qablu, sedangkan mereka, sesungguhnya mereka itu sebelum air hujan itu turun ke atas mereka, sebelum waktu itu lamu belisi, mereka sudah betul-betul kecewa. Mereka sudah betul-betul kecewa, habis usaha, habis ikhtiar. Fanzur, maka berarti tengok sendiri, ila athari rahmatillah, kesan-kesan rahmat air hujan Allah. Kaifa yuhyil arda ba'da mautiha, bagaimana dia menghidupkan semula bumi yang gersam. Inna dzalika la yuhyil mauta, yang melakukan demikian itu berkuasa untuk menghidupkan manusia yang telah mati. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, bukan saja berkuasa untuk menghidupkan orang telah mati, sebaliknya berkuasa di atas segala sesuatu. Ayat ini ayat zajrah. Wala in arsalna rihan, dan apabila kami lepaskan angin kencang, fara'auhu musfara, kamu akan tengok kesannya, tanaman-tanaman kamu akan menjadi kuning,
kering. La dhallu min ba'dihi yaqulun. Dengan begitu pun tetap terus mereka mengingkari Allah Ta'ala. Ayat seterusnya sebagai tasliyah kepada Nabi, fa innaka la tusmi'ul mauta. Maka sungguhnya kamu wahai Muhammad tidak memperdengarkan kepada orang telah mati. Wala tusmi'us summa du'a, dan kamu tidak memperdengarkan kepada orang pekak asli panggilan. Idza wallau mudbirin, lebih-lebih lagi orang yang pekak itu berpaling. Karena tidak mereka dapat tengok pergerakan bibir kamu. Dalam telinga tidak boleh dengar. Dan berpaling, mata pun tidak boleh guna. Wa ma anta bihadil umi an dhalalatihim, dan kamu tidak boleh tunjuk kepada orang buta daripada kesesatan mereka. Atau kamu tidak boleh memberi pimpinan kepada orang buta hati daripada kesesatan mereka. In tusmi'u, tidaklah kamu boleh memperdengar illa may yu'minu, mereka orang yang boleh menerima bi ayatina, akan ayat-ayat kami, fahum muslimun, maka mereka boleh berserah diri untuk mengikuti perintah Allah. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin, Allah Ta'ala dialah yang telah menciptakan kamu asalnya daripada keadaan lemah dan dhaif. Masa kamu dilahirkan sebagai bayi, thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah, kemudian Allah jadikan selepas pada lemah itu kekuatan seperti mana kamu sudah dewasa dan remaja. Thumma ja'ala min ba'di quwwatin, kemudian Allah jadikan pula kamu selepas pada gagah semasa remaja dan dewasa itu dha'fan, kembali lemah, wa syaiban, dan kembali tua. Ya khuluqu ma yasha, Allah menciptakan apa saja yang Dia kehendaki. Wa huwal alimul qadir, Dia Maha mengetahui lagi Maha berkuasa. Ayat seterusnya takhwif ukhrawi. Wa yawma taqumus sa'atu yuqsimul mujrimuna ma labithu ghaira sa'ah, dan hari mana berlakunya kiamat, orang bersalah itu bersumpah, sungguh-sungguh mereka tidak pernah berada di dunia kecuali sesaat sahaja. Pada hari kiamat berlaku, orang bersalah itu bersumpah. Bersumpah mereka tidak berada pun di dunia kecuali sesaat sahaja. Kadzalika kanu yufakun, begitulah teruknya mereka dipalingkan daripada akidah yang sebenar. Wa qala alladhina utul ilma wal iman, manakala orang yang diberi kepada mereka iman dan ilmu. Wa qala alladhina utul ilma wal iman, dan berkata orang yang diberi kepadanya ilmu wahyu dan iman, laqad labithtum fi kitabillah, sesungguhnya kamu berada di dunia seperti takdir Allah. Ada 10 tahun, ada 15 tahun, ada 100 tahun, ada 1000 tahun. Bukan satu hari, bukan setengah hari, bukan satu saat. Maknanya mengikut takdir Allah. Ahli ilmu dengan ahli iman dikata sesungguhnya kamu berada di dunia seperti mana dalam takdir Allah. Fi kitabillah ni fi ilmillah. Ada orang tu duduk lama, ada orang tu tidak lama. Ila yaumil ba'ts, sehinggalah mereka mati dan pada hari kebangkitan. Fa hadza yaumul ba'ts, maka ini dialah hari kebangkitan. Walakinnakum kuntum la ta'lamun, akan tapi kamu semua semasa dunia dahulu kamu tidak tahu perkara-perkara seperti ini. Oleh kerana kamu tidak ada hubungan dengan wahyu yang memberitahu akannya. Fa yauma idzin, pada hari itu la yaf'ul ladzina zalamu ma'dziratuhum, tidak boleh memberi faedah kepada orang zalim kerana syirik dan kufur, ma'dziratuhum, alasan dalihan mereka. Walahum yusta'tamu, dan mereka tidak akan diminta untuk bertaubat lagi, sudah habis masanya. Jadi mereka tidak akan dibagi peluang untuk bertaubat lagi, apatah lagi untuk menerima taubat. Mana untuk bertaubat tidak dibagi peluang, menerima itu jauh sekali. Walaqad darabna lin-nas fi hadzal qur'ani min kulli mathalin, dan sesungguhnya kami telah ceritakan, kami telah uraikan kepada seluruh manusia sebagai sumber hidayah. Fi hadzal Quran, di dalam Quran ini, min kulli mathal, berbagai-bagai ayat, berbagai-bagai bandingan dan contoh. Wala in ji'tahum bi ayatin, dan sekiranya kamu wahai Muhammad bawa kepada mereka mana-mana mukjizat yang mereka minta, la yaqulanna alladhina kafaru, akan berkata juga orang yang ingkar itu, in antum illa mubtilun, tidaklah kamu kecuali memberitahu perkara yang batil. Tidaklah kamu kecuali mubtilun, mana mukhbirun al-batil, tidaklah kamu kecuali golongan yang memberitahu perkara batil, tak percaya juga.
Kenapa sudah jadi kedemikian? Kadzalika yatba'u Allah. Demikianlah kesan Allah Ta'ala kunci hati ala qulubil ladina la ya'lamun. Begitulah Allah Ta'ala kunci hati ke atas mereka yang tidak mengetahui tauhid. Kesimpulan surah tasliyah kepada Nabi, fasbir, maka sabar sajalah wahai Muhammad, inna wa'dallahi haqqun, sesungguhnya janji Allah memang benar. Apa yang dia janjikan dalam wahyu itu, walaupun mereka tidak boleh menerima, ia memang benar. Wala yastakhifannaka alladhina la yu'minun, janganlah melemahkan semangat kamu, janganlah menghalang kamu daripada menerima perkara seperti itu oleh orang yang tidak meyakininya. Terjemahan yang kedua, janganlah melemahkan kamu daripada sabar. Janganlah melemahkan kamu daripada sabar oleh orang yang tidak meyakininya. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tarda waj'al akhiratana khairan min al-ula. Rabbina billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal. Wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Allahumma shrah sudurana lil Islam. Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal fusuqa wal 'isyan. Allahumma ij'alna min ar-rasyidin. Sallallahu